Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Zain, nombor metrik A168075. Pada hari ini saya akan berkongsikan tentang amsal hadis, iaitu hadis perumpamaan turunnya fitnah ibarat titisan hujan. Hadisnya berbunyi, An Usamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrafa ala utumin min atamil Madinah thumma qala hal tarawna ma ara inni la ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum ka mawaqi'il al-qatr. Maksudnya, dari Usamah, sesungguhnya ketika Nabi SAW memperhatikan di salah satu benteng atau bangunan-bangunan tinggi di Madinah, lalu baginda bertanya, adakah kamu melihat apa yang aku lihat? Tidak diragukan lagi, sesungguhnya aku melihat tempat-tempat di mana fitnah akan berlaku di antara rumah-rumah kamu, dan fitnah ini akan berlaku seperti jatuhnya hujan. Hadis riwayat Muslim. Di dalam Sahih Muslim, di bawah kitab fitnah dan tanda kiamat, dalam bab turunnya fitnah seperti turunnya hujan, nombor hadis 2885. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan tempat-tempat terjadinya fitnah seperti tempat-tempat berjatuhannya air hujan? Menurut Imam An-Nawawi, maksud ini adalah bahawa fitnah ini dia berlaku secara banyak dan meluas. Dalam erti kata lain, fitnah ini dia banyak, dan apabila kalau dia berlaku, dia akan menimpa keseluruhan umat manusia di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, tanpa mengira apa-apa kelompok sekalipun. Semuanya akan merasa fitnah ini. Antara peristiwa yang dapat kita kaitkan dan disepakati oleh para ulama, antaranya seperti peristiwa Perang Jamal, Perang Siffin, dan pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Seterusnya, dalil Al-Quran yang dapat dikaitkan dengan hadis ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hammazim masya'in binamim, surah Al-Qalam ayat ke-11, yang bermaksud yang suka mencaci lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan untuk memecah belahkan orang ramai. Sadaqallahul azim. Berdasarkan ayat ini menunjukkan fitnah yang tersebar ini membawa kepada perbalahan, pergaduhan dan peperangan. Seperti mana yang contoh yang saya sebutkan tadi, antaranya Perang Jamal, Perang Siffin, iaitu perang saudara di antara Sayyidatina Aisyah dan Sayyidina Ali, dan peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Seterusnya kita pergi kepada isu semasa yang berkaitan dengan hadis ini. Dapat kita lihat penyebaran fitnah yang berlaku pada hari ini berlaku dengan amat mudah, sama ada melalui ucapan, laman sesawang ataupun blog, ataupun menerusi aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Ini menunjukkan kepada kita bahawa fitnah ini berlaku dengan cepat, meluas dan mudah diperolehi tanpa sebarang kewaspadaan untuk menyelidik maklumat yang diterima. Seterusnya, tanpa teragak-agak untuk menyebarkan kepada orang lain. Seperti mana yang dapat kita lihat pada dunia ketika ini, di mana musim kita dilanda dengan wabak COVID-19 ini, ada segelintir pihak yang memfitnah serta menuding jari kepada pihak yang lain dengan menuduh siapakah dalang yang menyebabkan penyebaran virus ini berlaku. Ini menyebabkan akan berlakunya pergaduhan, pergelutan dan perbalahan yang akan tercetus di antara kedua-dua belah pihak. Kemudian kita pergi kepada cara untuk mengatasi penyebaran fitnah ini berlaku. Yang pertama, pihak kerajaan perlulah mewujudkan sebuah badan khas yang memantau segala paparan di laman sesawang. Lebih-lebih lagi ketika mana dunia dilanda dengan wabak COVID-19 ni, masyarakat yang kurang prihatin ni akan menyebarkan fitnah mereka secara meluas. Yang kedua, pihak kerajaan juga boleh memberi pendedahan kepada masyarakat di luar sana berkaitan dengan etika penulisan yang betul. Lagi-lagi kita tengok masyarakat kini dia lebih cenderung menulis apa yang terlintas dalam fikirannya tanpa memikirkan sebarang impak terhadap penulisan yang mereka lakukan. Yang ketiga pula, pihak kerajaan juga perlulah melakukan penegasan agar semua data-data dan fail-fail dan laman-laman sesawang ini didaftarkan sebelum dilayari. Ini dapat memudahkan pihak kerajaan untuk mengesan maklumat yang tidak dikenal pasti yang disebarkan. Pengajaran hadis. Yang pertama, umat Islam disarankan agar sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala
agar kita dilindungi ketika terjadinya fitnah. Yang kedua, seperti mana yang kita tahu, fitnah ini bukanlah satu benda yang dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi ia dapat memberi impak yang besar dan buruk kepada umat manusia sehingga boleh tercetusnya perbalahan, pergaduhan dan peperangan. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, sebagai manusia dan hamba Allah yang hidup di muka bumi ini, kita perlulah sentiasa memperbaiki amalan kita agar kita terus-menerus melakukan perkara-perkara yang menuju ke arah kebaikan. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih.